Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengalalukan kehadiran yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan ke program Jom Berwakaf, Taklimat Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2020, tata cara pelaksanaan sumbangan wakaf tunai melalui potongan gaji sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di wilayah persekutuan dan negeri. Untuk memberkati majlis, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Selamat bin Paigo, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Yang berbahagia Dr. Amir Syahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Cik Haidatul Azia binti Husin, Pengurus Bahagian Pemasaran dan Korporat Yayasan Wakaf Malaysia, merangkap penceramah program kita pada pagi ini. Seterusnya, yang dimuliakan ketua-ketua jabatan daripada seluruh agensi agama di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, para pegawai dan seluruh kaki tangan agensi agama dan juga daripada Majlis Agama Islam negeri-negeri, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat datang ke program Jom Berwakaf, Taklimat Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2020, tata cara pelaksanaan sumbangan wakaf tunai melalui potongan gaji sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di wilayah persekutuan dan negeri yang diadakan secara maya iaitu atas platform Cisco Webex pada pagi ini. Yang berbagai datuk, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kongsikan program ini kepada rakan-rakan jabatan yang lain. Hanya perlu klik link yang disediakan pada checkbox di Cisco Webex ini. Okey, seperti mana yang berbagai datuk, tuan-tuan, puan-puan sedia maklum, perkeliling ini telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena Bulan Wakaf Kebangsaan 2021 pada 1 Ramadan 1442 Hijrah yang lalu menerusi saluran TV Al-Hijrah dan platform media sosial rasmi jabatan. Untuk memastikan warga agensi mendapat first hand information berkaitan perkeliling ini, Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia mengambil inisiatif untuk mengadakan sesi taklimat yang akan disampaikan oleh Cik Haidatul Azia Husin, Pengurus Bahagian Pemasaran dan Korporat Yayasan Wakaf Malaysia. InsyaAllah. Yang berbahagia datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, semalam seluruh rakyat Malaysia sama-sama berzikir dan berselawat beramai-ramai. Dalam majlis Malaysia Berzikir di saluran TV1. Dalam majlis yang sama, kita juga telah mendengar amanat dan pesanan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia berkaitan situasi semasa negara. InsyaAllah pada pagi ini pula, kita akan sama-sama ikuti amanat dan juga pesanan daripada Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Untuk itu, majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kita pada Allah. Dan pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan saleh. Lebih-lebih lagi hari ini adalah hari terakhir, hari Tasyrik. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah kepada kita pelbagai nikmat, antaranya kesihatan, keamanan dan kurniaan yang lain,
maka sewajarnya kita mensyukurinya. Dan pada hari ini dalam program ilmiah, program Jom Berwakaf, secara atas talian, sekurang-kurangnya memberi semangat kepada kita untuk berwakaf. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sepanjang minggu ini, sebagaimana yang kita semua maklum, kes pandemik COVID-19 dari segi angka jangkitannya cukup mencabar, bahkan dia paling tinggi dalam sejarah negara kita Malaysia. Angkanya melebihi 13,000 dan melonjaknya kes seperti ini memberi satu signal kepada kita bahawa ia sesuatu yang amat serius, yang amat perlu kita menjaga SOP dengan sebaik mungkin. Cerita seperti ini bukanlah berlaku di Malaysia, tetapi hampir di seantero dunia. Justru kita ikutlah nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pedoman dan juga sarana yang dikemukakan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, fasa pertama pelang pemulihan negara COVID-19 masih diteruskan. Selama mana 3 indikator utama masih lagi belum dicapai, iaitu keadaan penularan wabak COVID dalam komuniti berdasarkan kes jangkitan harian, dan yang keduanya keupayaan sistem kesihatan kita, kesihatan awam berdasarkan kadar penggunaan katil di ward ICU, dan yang terakhir, yang ketiga, tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan lengkap terima 2 dos vaksin. Ini antara perkara yang perlu kita ambil sebelum daripada kita berpindah daripada satu fasa pelang pemulihan kepada fasa yang seterusnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir ini benar-benar menguji kita semua. Bukan sahaja di Malaysia, tapi di seluruh negara, di seluruh dunia, di mana kehilangan nyawa juga meningkat. Juga pesakit yang masuk ke ICU dan juga ke hospital juga meningkat. Dan hasilnya ramai di kalangan kita yang hilang sumber pendapatan bagi menampung kehidupan dan keluarga. Pasukan Barisan Hadapan sendiri dalam suasana tiada rehat dan cuti yang secukupnya, malas terus berjuang dan bekerja. Syabas, semoga Allah ganjari kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Melihat kepada situasi seperti inilah, dalam situasi pandemik yang sangat sukar ini, kita sebagai umat Islam, terutamanya pegawai perkhidmatan awam, boleh menyumbang melalui berwakaf. Tidak perlu banyak, tetapi dengan sedikit usaha yang kita lakukan menerusi wakaf ini, jika kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, insya-Allah pasti ada ganjaran sebaiknya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Pengertian ayat ini sebenarnya para ulama telah menafsirkan bagaimana umat Islam yang mencintai Allah akan rela melakukan pengorbanan harta yang dicintainya dengan menginfakkan di jalan-jalan yang diredainya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan bahawa apa sahaja yang kita infakkan, besar maupun kecil, dicintai atau tidak harta itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan sudah barang tentu akan dibalas kepada hamba-Nya atas infak yang diberikan, wakaf yang disumbangkan.
Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklum pada 13 April 2021 bersamaan 1 Ramadan 1442 Hijrah yang lalu, Jauhar dengan kerjasama Iraq Yayasan Wakaf Malaysia telah mengadakan pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2021. Salah satu pengisian dalam program tersebut adalah pelancaran Perkeliling Am bilangan 1 tahun 2020, tata cara pelaksanaan sumbangan wakaf tunai melalui potongan gaji sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di wilayah persekutuan dan negeri. Saya dimaklumkan bahawa Perkeliling Am berkaitan wakaf ini mengambil teladan dan idea daripada Perkeliling Am bilangan 1 tahun 2014, tata cara pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji secara sukarela bagi pegawai awam beragama Islam di wilayah persekutuan. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, usaha seperti ini dalam menyediakan Perkeliling Am berkaitan wakaf ini telah bermula seawal November 2018 lagi, berdasarkan surat daripada Jauhar kepada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia yang menyatakan cadangan inisiatif mewujudkan perkeliling perkhidmatan untuk menggalakkan masyarakat awam menyumbang berkenaan dengan wakaf tunai melalui potongan gaji. Selanjutnya, JPA meminta supaya Jauhar merujuk cadangan ini kepada Jabatan Perdana Menteri sesuai dengan model perkeliling am yang dikeluarkan oleh Jabatan Berkenaan mengenai zakat pada tahun 2014. Alhamdulillah, setelah melalui prosesan penyediaan dan juga semakan yang teliti, Perkeliling Am berkaitan wakaf ini telah ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara pada 14 Disember 2020 yang lalu. Jauhar sebagai sebuah jabatan di peringkat persekutuan yang diamanahkan untuk merancang, membangun dan menyelaras pembangunan fizikal, perundangan dan institusi wakaf dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri ke arah pembangunan sosial ekonomi ummah sejak tahun 2004, sewajarnya mengambil bahagian secara aktif dalam mempromosi dan merealisasikan hasrat kerajaan menerusi sokongan terhadap perkeliling dan perkeliling am berkaitan wakaf ini. Sumbangan wakaf tunai yang akan disalurkan menerusi Yayasan Wakaf Malaysia bertujuan untuk memudahkan masyarakat, khususnya pegawai awam untuk menunaikan ibadat wakaf. Juga meningkatkan bilangan pewakaf di kalangan pegawai awam dan meningkatkan kutipan wakaf tunai menerusi kaedah potongan gaji secara bulanan bagi membantu pembangunan sosio-ekonomi ummah dan golongan yang memerlukan. Sehubungan dengan itu, saya berharap supaya seluruh warga agensi agama akan memberi sepenuh tumpuan dan perhatian terhadap program Jom Berwakaf dan Taklimat oleh Yayasan Wakaf Malaysia pada pagi ini. Semoga penceramah jemputan yang akan menyampaikan taklimat sebentar nanti memberikan kita semua penerangan lengkap serta komprehensif supaya kita sama-sama dapat meningkatkan kesedaran berwakaf dan seterusnya memakmurkan wakaf di negara ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Jom Berwakaf Taklimat Perkeliling Am bilangan 1 tahun 2020, tata cara pelaksanaan sumbangan wakaf tunai melalui potongan gaji sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di wilayah persekutuan dan negeri kepada agensi agama di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Semoga Allah memberkati usaha kita dan usaha untuk berwakaf. Semoga Allah merahmati kita dan akhirnya menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk atas penyampaian ucapan pembukaan dan perasmian itu tadi.
Mudah-mudahan pesanan dan juga amanat Yang Berhormat Menteri sebentar tadi diambil secara serius oleh semua warga agensi agama, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, insya-Allah jangkaan program kita akan tamat pada jam 11.30 pagi. Oleh itu, saya membahagikan segmen program kita ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama, pembentangan oleh penceramah jemputan kita pada pagi ini insya-Allah. Dan bahagian yang kedua adalah sesi interaksi dan juga soal jawab oleh para audiens. Walau bagaimanapun, sekiranya yang berbagai datuk, tuan-tuan dan puan-puan ingin mengemukakan soalan kepada penceramah, soalan tersebut tuan-tuan dan puan-puan boleh type di chat box, ruangan chat box di sebelah kanan Cisco Webex ini. Dan bagi hadirin yang ingin berinteraksi secara terus, iaitu bercakap, berinteraksi secara terus dengan penceramah, bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengangkat tangan. Caranya adalah klik pada ikon emoji senyum di bawah tu, di bawah sekali tu ada emoji senyum, reactions, kemudian klik pada raise hands. InsyaAllah admin ataupun host Cisco Webex ini akan unmute mikrofon datuk ataupun tuan-tuan puan-puan nanti. Okey, meneruskan agenda majlis kita pada pagi ini. Izinkan saya memperkenalkan biodata ringkas penceramah jemputan kita. Cik Haidatul Azia yang kita jemput pada pagi ini berasal daripada Johor, mendapat pendidikan tertinggi ijazah sarjana muda pentadbiran muamalat dari Universiti Utara Malaysia. Beliau telah berkhidmat di Yayasan Wakaf Malaysia bermula November 2008 hingga kini. Beliau berpengalaman menguruskan pembangunan projek-projek fizikal wakaf di bawah RMK ke-9, terlibat secara langsung dalam penghasilan kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia pada tahun 2013 dan beliau pernah menjadi penulis bersama untuk buku 7 Asas Kefahaman Wakaf dan sekarang beliau terlibat dengan penghasilan Pelan Induk Wakaf Nasional seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan dalam pembentangan Belanjawan 2021. Untuk itu, tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Cik Haidatul Azia untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya dengar ya? Okay. Jelas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Selamat bin Paigo, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Yang berusaha Profesor Mahdi Dr. Amir bin Syaharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Yang berbahagia Datuk Ajib, Sahibu Samaha, Datuk Dr. Luqman Abdullah dan juga ketua-ketua agensi yang lain yang turut bersama kita pada pagi ini. Juga kepada sahabat-sahabat saya di agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada pagi ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan jom berwakaf melalui apa yang dinyatakan dalam taklimat dalam Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2020 sebagaimana yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 1 Ramadan yang lepas. Jadi sebelum kita pergi jauh berkaitan macam mana cara kita nak berwakaf melalui potongan gaji, suka untuk saya share juga dengan semua untuk kita imbas kembali, untuk kita rungkaikan sedikit apa itu wakaf dan apa yang Yayasan Wakaf buat dengan dana-dana wakaf, dan juga di akhir sekali saya akan terangkan macam mana semua sahabat-sahabat saya boleh juga berwakaf melalui Yayasan Wakaf Malaysia secara potongan gaji. Okay. Okay, sebelum saya pergi saya mulakan sesi taklimat kita pada pagi ini dengan satu potong ayat Al-Quran iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud
dan tiap-tiap umat ada arah, iaitu kiblat yang masing-masing menghadapnya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua ini berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, kenapa saya mulakan dengan ayat ni? Kita highlightkan berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di hujung sesi taklimat ini insya-Allah ada satu benda, ada satu kebaikan yang kita boleh sama-sama laksanakan insya-Allah. Okey. Apa itu wakaf? Kalau kita search sebenarnya dalam Google, wakaf ni dia akan keluar pondok-pondok macam ni. Saya nak share juga dengan semua. Macam tadi MC kata saya daripada Johor. Ya betul, kami di Johor sekolah pagi tu kita panggil sekolah kebangsaan. Sekolah petang, agama kita panggil sekolah petang lah. Kebanyakan kami ni tak balik tengah hari. Kalau macam saya sendiri daripada sekolah pagi nak ke agama tu, memang kami tak balik. Jadi apa yang kami buat, kadang-kadang kita duduk berkeliaran lah dekat sekolah pagi ni sementara nak pergi nunggu sekolah agama. Jadi kadang-kadang cikgu pesan, okey murid-murid semua, anak-anak semua duduk dekat bawah wakaf tu. Okey, itu satu. Lepas tu kita dah masuk kelas ataupun kita ada kelas mengaji, ustaz-ustazah kita pun ni berhenti sebab ada tanda wakaf. Itu antara sebenarnya saya nak share dengan semua, wakaf ni daripada kecil dah sebenarnya kita dah terbiasa dengan wakaf. Macam pondok ini pun orang panggil wakaf sebab apa? Sebab pondok ni tempat berhenti. Kalau dalam Al-Quran tu tanda wakaf, tanda untuk kita berhenti. Dan sebenarnya apa wakaf tu? So hari ini kita akan bincangkanlah, kita akan Yayasan Wakaf akan share. Okey, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut takrif wakaf adalah menahan harta yang boleh dimanfaatkan selama bendanya masih baik dengan cara memutuskan hak kepemilikan atas harta tersebut dan dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang dibolehkan. Manakala Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf sebagai tahbisul asal wa tasbilu thamarat, iaitu menahan pokok dan menyedekahkan buahnya ataupun hasilnya. Manakala Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut bahawa wakaf ialah menahan harta benda yang kekal zatnya serta boleh dimanfaatkan bagi tujuan kebajikan dan ia diserahkan kepada pihak yang telah ditentukan dengan harapan ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam konteks di Malaysia, ini adalah yang masyhur digunakan oleh semua majlis agama Islam negeri, iaitu daripada wakaf dari segi istilah dia adalah wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang paling ringkas adalah bila kita dah wakafkan harta kita, harta tersebut la yuba', la yuhab, la yuras, tidak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan dan juga tidak boleh diwarisi. Di samping kita kekalkan fizikalnya dengan niat taqarrub ila Allah, iaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, sedikit saya sekali lalulah kita maklumkan ataupun kita share apa itu rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4, wakif, mauquf, mauquf alaih, sirah. Pewakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan juga penyataan wakaf. Dan apakah syarat-syarat wakif? Syarat-syaratnya antaranya adalah mestilah memiliki secara penuh harta yang ingin diwakafkan. Bermakna ia mestilah merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Mestilah berakal dan waras pemikirannya, mestilah baligh dan pilihan sendiri untuk berwakaf, tidak dipaksa. Sebab itu kalau kita tengok pekeliling yang kita lancarkan hari itu adalah berwakaf secara sukarela melalui potongan gaji. Okey, syarat-syarat harta yang diwakafkan antaranya adalah harta tersebut mestilah berada di benda yang dapat diambil manfaatnya. Harta yang diwakafkan mestilah mempunyai nilai harga. Harta yang diwakafkan itu adalah milik sempurna oleh orang yang berwakaf, diwakafkan bagi tujuan yang baik sahaja dan tidak menyalahi syarak. Okey, syarat-syarat mauquf alaih, penerima wakaf itu antaranya orang yang boleh untuk memiliki harta, orang Islam, merdeka dan kafir zimmi. Manakala orang yang tidak sempurna akalnya, hamba sahaya dan orang gila tidak sah menerima wakaf.
Okey, penerima wakaf mampu menjadikan manfaat wakaf sebagai hal yang taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam sahaja. Ini adalah syarat-syarat penyataan wakaf, iaitu mesti dibuat secara lisan, boleh dibuat secara lisan, tulisan ataupun bersama lafaz ataupun isyarat. Melalui lafaz sama ada secara soreh ataupun kinayah. Okey, sedikit kenapa perlunya berwakaf. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu bermaksud bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ia sama seperti sebiji benih menerbitkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itulah mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa sahaja yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas rahmat kurnianya lagi maha mengetahui. Okay, dalam ayat ni jelas nyatakan satu kita bagi seolah 700 yang kita dapat. Itulah untungnya untuk kita berwakaf. Okay, seterusnya, ini sebagaimana dalam ucapan YB. Okey, hadis Nabawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas, shadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw walun salih yad'u lah." Itu apabila matinya anak Adam akan terhentilah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Suka untuk saya berkongsi juga menerusi hadis Rasulullah SAW ini, daripada 3 perkara yang dinyatakan ini benar yang paling dekat dengan kita, paling mudah untuk kita laksanakan, dan yang memang betul-betul dalam genggaman kita adalah sedekah jariah, iaitu harta kita sendiri yang kita wakafkan berbanding dengan ilmu yang dimanfaatkan dan juga anak soleh yang mendoakannya. So daripada ketiga-tiga ni, sedekah jariah tu memang kita sendiri yang buat. Memang menggunakan harta kita dan memang dalam kemampuan kita. Okey. Seterusnya saya ingin kongsikan dengan semua kisah tanah di Khaybar, iaitu oleh Saidina Umar, di mana Saidina Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar, lalu dia datang kepada Nabi dan meminta pandangan tentang tanah itu. Saidina Umar bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaybar, di mana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripada tanah tersebut. Padahal dalam masa yang sama, aku juga bercita-cita untuk mendampingkan diri kepada Allah. Jadi apakah yang kau hendak perintahkan aku buat dengannya?" Maka sabda Rasulullah SAW, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Jika kau hendak, tahanlah tanah tersebut dan sedekahkanlah manfaatnya. Maka Saidina Uthman pun dia tahan ataupun diwakafkan harta tersebut dan manfaatnya disedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya dan yang lain-lain. Okey, seterusnya kisah Seterusnya adalah kisah Telaga Raumah. Yang ini pun masyhur antara contoh-contoh yang kalau kita berbicara ataupun bercakap mengenai wakaf, kisah Umar, dan Khaybar, dan juga kisah Telaga Raumah oleh Saidina Uthman ni ada dua kisah yang sangat-sangat masyhur ataupun yang biasa digunakan. Okey, mengenai kisah Telaga Raumah oleh Saidina Uthman, telah meninggal dunia namun pahalanya masih terus mengalir tanpa putus. Akaunnya masih ada lagi di Arab Saudi, malah bil elektrik juga atas nama beliau. Memiliki hotel berhampiran Masjid Nabawi yang masih beroperasi sehingga kini. Justru apa rahsianya? Okey, pada zaman penghijrahan beramai-ramai dari kota Mekah ke kota Madinah, harga air menjadi terlalu mahal akibat permintaan yang tinggi.
Pada ketika itu, perigi yang menyalurkan air bersih buat penduduk Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi yang menjual air tersebut kepada umat Islam dengan harga yang sangat mahal. Prihatin atas keadaan umatnya, Rasulullah SAW kemudiannya bersabda, yang bermaksud, sesiapa sahaja di antara kamu yang membeli telaga Raumah lalu mendermakannya untuk umat Muslim, maka akan mendapat syurga Allah. Saidina Uthman bin Affan telah tampil membeli telaga tersebut dengan harga yang tinggi dan mewakafkannya atas seruan Rasulullah SAW. Dan sehingga kini alhamdulillah tumbuh pohon-pohon kurma yang segar di sekitar telaga tersebut dan hasil jualan kurma tersebut dimanfaatkan sehingga kini. Sekejap Okey, secara sepintas lalu jenis-jenis wakaf. Wakaf ada dua, iaitu wakaf ahli zuri, iaitu wakaf keluarga dan juga wakaf khairi. Di mana wakaf khairi ini terbahagi kepada dua, iaitu wakaf am, yang wakaf yang manfaatnya secara am dan tidak dihaskan. Manakala wakaf khas, wakaf yang ditentukan manfaatnya oleh pewakaf. Okey, secara sejarah perkembangan wakaf sepintas lalu, pada zaman Nabi Muhammad SAW telah wujudnya Masjid Quba, Masjid Nabawi dan Khaybar. Manakala di zaman sahabat kita ada Telaga Raumah, di zaman Uthmaniyah kita ada Imarat Dapur Wakaf dan juga Wakaf Bayazid Turki. Sebuah hospital yang membantu dibangunkan atas konsep wakaf, dan juga pada zaman Abbasiyah kita ada Universiti Al-Azhar yang sehingga kini antara contoh yang sangat termasyur dalam pelaksanaan wakaf. Okey, wakaf di Malaysia dahulu dan sekarang. Sebelum wakaf ataupun sebelum wujudnya Jauhar pada tahun 2004, wakaf kebanyakannya lebih kepada wakaf berbentuk sosial, iaitu pelaksanaan ataupun pembangunan masjid-masjid, ada Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang dan seterusnya. Selepas pewujudan Jauhar pada tahun 2004 dan keprihatinan kerajaan pada waktu itu, kita menyediakan sejumlah peruntukan bagi tujuan pembangunan tanah wakaf. So banyak wakaf-wakaf berbentuk ekonomi diperkenalkan, dan yang antara yang glamour pada waktu sekarang ini adalah Imarah Wakaf Mawib yang juga merupakan menara Bank Islam, dan juga Wakaf Siti Aisyah di Pulau Pinang. Okey, ini adalah harta-harta yang boleh diwakafkan kepada dua, iaitu harta alih, sesuatu yang tidak kekal dan boleh berubah serta dipindah alih seperti wang tunai ataupun mesin, dan harta tidak alih sesuatu yang terpasak di bumi dan tidak boleh dipindah alih seperti tanah dan bangunan. Okey, kelebihan berwakaf itu memberi kehidupan yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak dan jiran tetangganya boleh dihapus dengan puasa, solat dan sedekah. Kedua, menghapuskan kebakhilan. Seorang lelaki bertanya Rasulullah SAW, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Nabi menjawab, sedekah yang diberikan sedangkan pada masa itu engkau masih sihat dan sebenarnya engkau bakhil. Seterusnya yang ketiga, mendatangkan keberkatan harta dan keluasan dalam rezeki. Dalam surah Sabah ayat 39 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan baginya, dan apa saja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Okey. Yayasan Wakaf Malaysia sepintas lalu mengenai Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia telah didaftarkan di bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 Akta 258. Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wakaf Malaysia dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Naib pengerusi adalah Ketua Pengarah Jauhar dan juga dianggotai oleh semua wakil Majlis Agama Islam Negeri.
Dari segi tadbir urus, Yayasan Wakaf Malaysia dinasihati oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah, Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan, Jawatankuasa Pengurusan dan Jawatankuasa Audit. Dalam sini apa yang saya cuba nak sampaikan, insya-Allah apa sahaja produk-produk yang Yayasan Wakaf keluarkan ataupun projek-projek yang Yayasan Wakaf bangunkan, semuanya telah pun mendapat nasihat daripada jawatankuasa-jawatankuasa yang berkaitan. Termasuklah semasa kami ingin mewujudkan sijil wakaf, masa kami nak wujudkan skim Wakaf Tunai Malaysia pada tahun 2008, perkara ini juga telah mendapat ataupun telah dinasihati oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah Yayasan Wakaf. Dari segi struktur, Yayasan Wakaf Malaysia disokong oleh 5 bahagian, iaitu bahagian dasar dan pembangunan, bahagian pemasaran dan korporat, bahagian pengurusan dana, bahagian pengurusan dan juga bahagian kewangan. Yayasan Wakaf Malaysia sekarang ni rasanya kita bersama-samalah berada di Kompleks Islam Putrajaya di Blok D. Okey, sedikit mengenai produk wakaf Yayasan Wakaf Malaysia. Kalau sebelum saya terangkan satu, untuk kalau kita boleh nampak nota di bawah tersebut, semua produk-produk ini telah pun mendapat perakuan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah dan juga telah diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wakaf Malaysia. Maknanya apa sahaja yang kami cadangkan di peringkat akhir kelulusan tu adalah di Lembaga Pemegang Amanah. Alhamdulillah semua produk-produk ini telah pun diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wakaf Malaysia. Produk wakaf Yayasan Wakaf ini kita bahagikan kepada 3, iaitu wakaf tunai, tunai wakaf bank rakyat dan juga wakaf link unit trust. Okey, wakaf tunai ini terbagi kepada 4 di Yayasan Wakaf. Kita ada wakaf am yang mana masyarakat boleh berwakaf tak ada had nilai, serendah RM1 pun tak ada masalah. Dan untuk potongan gaji, semua tu akan dimasukkan ataupun akan dikategorikan sebagai dana wakaf tunai am. Okey, keduanya wakaf tunai khas. Untuk makluman semua, setakat ini wakaf tunai khas yang ada di Yayasan Wakaf Malaysia adalah wakaf tunai khas perkhidmatan air, iaitu kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia dan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sama juga, tiada had nilai dan boleh berwakaf serendah RM1. Yang ketiga adalah wakaf tunai sijil. Masa sekarang Yayasan Wakaf ada 3 sijil, iaitu kesihatan, pendidikan dan ekonomi, di mana setiap satu unit sijil bernilai RM10. Dan yang terakhir ada wakaf bangunan, di mana satu unit sijil bersamaan dengan RM25. Yang ini kita akan, dalam masa sekarang ni kita ada satu bangunan di Baging Gateway untuk diwakafkan. Untuk wakaf bangunan ni konsep dia sama macam istilah wakaf kaki, di mana kita yang diwakafkan itu bukanlah RM25 tersebut, tetapi yang diwakafkan tersebut adalah lot-lot rumah kedai yang dibeli. Dalam konteks wakaf bangunan ni akan ada 2 kontrak, iaitu di mana kontrak jual beli. Masyarakat datang kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk membeli satu lot tersebut dengan nilai RM25. Setelah masyarakat beli RM25 satu lot tersebut, masyarakat mewakafkan lot tersebut kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Dalam konteks ni, RM25 itu bukanlah sebagai harta wakaf, tetapi lot yang dibeli itu, yang diwakafkan tu, itulah merupakan harta wakaf. Setelah kesemua sijil-sijil wakaf ini terjual, bangunan ini kelak akan didaftarkan kepada Majlis Agama Islam di mana aset tersebut berada. Dan dalam konteks ini akan didaftarkan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Untuk makluman semua, Yayasan Wakaf Malaysia ini tidak mempunyai kuasa untuk memiliki harta wakaf. Selaras dengan perundangan di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri adalah pemegang amanah tunggal. Jadi apa sahaja aset-aset wakaf yang terbit daripada usaha Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan daftarkan kepada Majlis Agama Islam Negeri, tetapi Yayasan Wakaf boleh dilantik sebagai pengurus kepada aset tersebut. Okey, seterusnya produk kedua adalah tunai wakaf bank rakyat. Sama seperti perkeliling am tadi, kerjasama tunai wakaf bank rakyat ini telah pun bermula pada 1 Ramadan yang lepas yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okay, menerusi tunai wakaf bank rakyat ni, bank rakyat telah menyediakan geran sepadan berjumlah 1 juta
di mana setiap ringgit yang diwakafkan individu ke platform yang disediakan oleh Bank Rakyat akan mewakafkan pada nilai yang sama kepada dana wakaf ini. Dengan erti kata lain, kalau kita bagi RM1, duit itu akan jadi RM2. Kalau kita bagi RM10, duit tersebut akan jadi RM20. Kerana yang lagi satu tu akan disediakan oleh pihak Bank Rakyat. Okay, yang terakhir adalah produk Wakaf Link Unit Trust. Alhamdulillah setakat ini Yayasan Wakaf Malaysia kita telah bekerjasama dengan Kenanga Investment Berhad dalam mewujudkan dana kenanga wakaf Al-Ihsan dan juga bersama Maybank Asset Management dalam kita mewujudkan dana Maybank Mixed Asset iWakaf, di mana semua boleh melanggan produk-produk ini. Setiap komisi ataupun dividen yang kita akan terima di setiap hujung tahun kewangan kedua-dua agensi ini akan sebahagiannya akan diwakafkan untuk kepada Yayasan Wakaf Malaysia bagi tujuan 4 sektor, iaitu kesihatan, pendidikan, ekonomi dan juga persekitaran. Ini pun sama telah dilancarkan semasa pelancaran bulan wakaf kebangsaan pada 1 Ramadan yang lepas. Okey. Ke mana kutipan yayasan ataupun kutipan dana wakaf digunakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia? Data yang saya kongsi ini adalah data bermula 2009 hingga 2020. Kenapa bermula 2009? Sebenarnya kami di Yayasan Wakaf Malaysia produk wakaf tunai ini baru sahaja telah diluluskan pada bulan 6 tahun 2008, manakala untuk kod potongan gaji dan kami bergerak secara aktif bermula 5 Januari tahun 2009 setelah kami menerima kod kelulusan kod potongan gaji oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Okey, sehingga 31 Disember 2020 kutipan adalah berjumlah 19.6 juta dan kita telah agihkan sebanyak 16 juta bersamaan dengan 82%. Okey, ke mana agihan ini pula? Okey, kalau kita tengok perincian agihan warna pink tu, sebanyak 65% kita agihkan kepada Majlis Agama Islam Negeri sebagaimana yang diamanahkan oleh pewakaf. Okey, uniknya kami di Yayasan Wakaf Malaysia, pewakaf ataupun individu boleh memilih dia nak duit yang diwakafkan tu diagihkan kepada mana? Kepada negeri mana? Dimanfaatkan kepada negeri mana? InsyaAllah ini kami akan bantu. Okey, seterusnya sebanyak 25% kita telah gunakan bagi tujuan pembelian aset ta'alih, iaitu rumah kedai. Setakat ni rumah kedai yang ada yang kita telah beli adalah di negeri Selangor dan juga di negeri Johor. Untuk makluman, sebahagian hasil sewaan yang diterima akan digunakan bagi tujuan kebajikan. Okey, yang ketiganya 7% adalah pembelian aset alih, iaitu peralatan dan kelengkapan hospital. Untuk ini sebenarnya Yayasan Wakaf Malaysia telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita menyumbangkan peralatan-peralatan hospital kepada hospital rujukan kes COVID-19. Jadi alhamdulillah untuk tujuan ini kita telah menyumbang kepada Hospital Tengku Ampuan Rahimah, kepada Hospital Sungai Buloh, kepada Hospital Tengku Ampuan Afzan dan juga kepada Hospital Kajang. InsyaAllah bagi sesiapa ataupun yang peserta-peserta yang ada dalam ni yang pernah pun berwakaf kepada Yayasan Wakaf, sebenarnya dana tersebut kita telah pun guna untuk pembelian aset, dan kemungkinan apa yang tuan-puan nampak cerita-cerita mengenai wad-wad COVID di keempat-empat hospital tersebut, ada sebahagiannya adalah menggunakan aset-aset yang telah disumbangkan menggunakan dana wakaf ini. Dan yang terakhir sebanyak 3% adalah wakaf khas, iaitu wakaf yang kita telah wujudkan bagi sesuatu program. Okay, yang pertama wakaf untuk jawi, iaitu kita telah tukarkan satu dana pewakafan oleh individu dengan jumlah yang agak tinggi, di mana individu tersebut semasa dia hadir ke Yayasan Wakaf Malaysia memang dia nyatakan dia nak supaya dana wakaf dia ni dimanfaatkan untuk projek-projek ataupun untuk program jawi. Bila dah dihaskan macam tu, apa yang Yayasan Wakaf buat? Yayasan Wakaf telah berhubung dengan jawi, kita tanya apa keperluan jawi untuk tujuan ini, dan alhamdulillah kita telah convert ataupun kita tukar dana wakaf tersebut bagi tujuan pembelian van, dan sekarang ni kita difahamkan van tersebut digunakan bagi tujuan pelaksanaan food bank jawi.
Okay, keduanya wakaf Masjid Palu. Semasa bencana alam di Palu, Yayasan Wakaf juga telah membuka satu produk wakaf khas di dalam sistem Yayasan Wakaf Malaysia. Dan alhamdulillah kita telah salurkan kepada MAPIM untuk dibangunkan sebuah masjid di Palu, Indonesia. Dan juga yang terakhir adalah wakaf kuda. Wakaf kuda ni adalah bagi tujuan pendidikan. Dia adalah salah satu produk di bawah sijil wakaf tunai pendidikan. Wakaf kuda ni dana tu diwakafkan oleh CIMB Islamik dan memang masa akad dia tu memang dia nak bagi tujuan pembelian kuda. Pada asalnya dulu saya pun tak faham jugalah kenapa kuda. Tapi bila kita uruskan 2 ekor kuda yang sekarang ni diletakkan di MAPS, rupanya kuda ni dia boleh membantu pembelajaran anak-anak autism, anak-anak cerebral palsy, yang mana dengan menunggang kuda ni boleh mampu menyeimbangkan hormon anak-anak inilah autism, anak-anak istimewa ni. So kalau siapa-siapa dah free, siapa yang free dan PKP pun dah habis, bolehlah pergi ke MAPS untuk menunggang kuda tersebut, dan dengan bayaran tak salah saya pada sebelum ni lah RM5 untuk sekali pusing. Okey, tadi saya ada share dengan semua penggunaan 65% yang diagihkan kepada MAPIM. Ini adalah data yang kami terima daripada Majlis Agama Islam Negeri, di mana di MAPS, di Majlis Agama Islam Perlis, mereka telah menggunakan pelbagai, duit itu telah digunakan untuk pelbagai projek mereka. Ada projek pusat pengurusan jenazah, ada projek bangunan wakaf, dialisis, wakaf mushaf Al-Quran, pusat pelupusan Al-Quran, program wakaf telaga dan pelbagai. Begitu juga mana-mana yang memilih supaya dana dia disalurkan ke Selangor, ke Perbadanan Wakaf Selangor, ini yang telah digunakan oleh pihak Perbadanan Wakaf Selangor. Okey, seterusnya ke MAIDAM, iaitu Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu. Kebanyakan mereka menggunakan bagi tujuan kesihatan, pendidikan dan keagamaan lah. Okey, yang seterusnya penggunaan dana wakaf usaha sama YWM dan Johor. Mereka telah membangunkan produk ataupun projek-projek sekolah agama, projek bangunan Darul Furqan dan juga pembelian mesin dialisis. Sama juga dengan Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Dana tersebut telah digunakan untuk pembinaan Masjid Fathul Majid di Padang Terap Negeri Kedah. Okey, ini adalah kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia dengan Kementerian Alam Sekitar (KASA), di mana sehingga 30 Jun 2021 sejumlah RM167,211 telah dibelanjakan bagi tujuan membiayai projek-projek perkhidmatan air berskala kecil dengan pecahan sumber dana seperti berikut. Kita ada di Kampung Padang Durian Pendang, di Kampung Masjid Ihsaniah Berwas Perak, di Kampung Sungai Sendat Ulu Yam Selangor, di Kampung Sungai Mengkuang Dabung Kelantan dan juga di Kampung Melayu Silong Senai Johor. Alhamdulillah, daripada kelima-lima ni saya berkesempatan pergi di Kampung Melayu Silong. Sebenarnya Kampung di Melayu Silong ni penduduk dia rasanya dah 16 tahun tak menikmati air bersih. Jadi bila kita pilih pihak KASA datang untuk membantu menyalurkan air bersih, mereka sangat-sangat seronok. Sebab bayangkan sebelum ni diorang terpaksa bawa air daripada bawah naik ke atas pergi ke rumah masing-masing. Dengan adanya projek ni, alhamdulillah telah berjaya membantu mereka menikmati bekalan air bersih. Okey. Ini yang sebenarnya fokus utama sesi taklimat pada pagi ni. Tujuan berwakaf secara potongan gaji. Bagaimana caranya? Okey. Sebagaimana dimaklumkan tadi, sebenarnya Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2020 telah pun dilancarkan pada 1 Ramadan bersama 13 April, di mana nama perkeliling ini adalah Tata Cara Pelaksanaan Sumbangan Wakaf Tunai Melalui Potongan Gaji secara sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di wilayah Persekutuan dan Negeri. Okey, di Yayasan Wakaf Malaysia, nak berwakaf secara potongan gaji, ada 2 kaedah. Iaitu satu, secara manual. Okey, kalau secara manual,
Datuk, tuan-puan boleh pergi ke portal rasmi Yayasan Wakaf Malaysia, pergi ke arkib dan klik borang. Okey. Lepas klik borang tu, klik ada senarai, klik potongan gaji dan muat turun borang potongan gaji tersebut. Okey. Selepas muat turun, lengkapkan segala butiran yang dinyatakan dalam borang kebenaran potong gaji Wakaf Tunai Malaysia. Selepas lengkap diisi, kita pohon untuk kemukakan kepada unit gaji masing-masing untuk diproses. Okey, sedikit nota kepada semua. Setiap dana yang disalurkan ke Yayasan Wakaf Malaysia adalah berbentuk umum dan Yayasan Wakaf Malaysia berhak untuk menyalurkan dana tersebut ke mana-mana Majlis Agama Islam Negeri atau untuk mana-mana projek. Bagi dana yang disumbangkan ke Majlis Agama Islam Negeri, dana tersebut hanya akan dimanfaatkan oleh negeri tersebut sahaja. Manakala tarikh bermula potongan gaji adalah tertakluk kepada kelulusan Jabatan Akauntan Negara ataupun majikan di agensi masing-masing. Okey, bila dah lengkap isi, kita pohon untuk serahkan kepada unit gaji masing-masing dan unit gaji masing-masing akan cop dan kemukakan balik kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Itu saja prosedur dia. So bila cop dan kemukakan semula pada Yayasan Wakaf Malaysia, tindakan seterusnya adalah di Yayasan Wakaf Malaysia dan kita menunggu dana tersebut diterima daripada pihak Jabatan Akauntan Negara ataupun daripada pihak majikan masing-masing. Bagaimanapun kami di Yayasan Wakaf Malaysia sangat mengalu-alukan, sangat berbesar hati sekiranya permohonan dapat dilaksanakan melalui sistem Wakaf Tunai Malaysia. Okey, untuk masuk ke dalam sistem Wakaf Tunai Malaysia, yang pertama, masuk ke dalam portal Yayasan Wakaf Malaysia www.ywm.gov.my. Okey, kat bawah tu nanti akan nampak ada satu simbol klik untuk berwakaf. Okey, klik situ dan akan nampak kat situ klik pendaftaran pewakaf online untuk pewakafan melalui potongan gaji, tujuan semakkan, rekod penyata tahunan dan ulangan berwakaf. Dan klik sini untuk pendaftaran. Okey. Bila Datuk, tuan-tuan dan puan-puan telah masuk ke dalam dah klik tadi, akan keluar maklumat berikut sistem Yayasan Wakaf Malaysia. Okey, klik pendaftaran baru. Okey, selepas klik pendaftaran baru, kita mohon untuk isi maklumat-maklumat yang ada di sini dan tandakan setuju. Saya telah membaca dan setuju dengan terma dan syarat-syarat yang ditetapkan dan klik butang mohon di bawah ni. Okey, kenapa kita perlukan maklumat ni? Sekiranya Datuk, tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendaftar, maknanya untuk masuk kali kedua, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu lagi dah isi yang ni. Sebab maklumat tu memang dah ada di Yayasan Wakaf Malaysia. Dan dengan dapat akses ke sistem ini, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan boleh berwakaf secara one off ataupun boleh nak semak penyata ataupun nak kemas kini pewakafan sedia ada. Okey. Seterusnya, selepas klik mohon tadi, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan akan terima satu email pengesahan pendaftaran sistem Wakaf Malaysia di mana di sini nanti akan ada nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor pewakaf, status dan catatan. Klik sini untuk mula menggunakan sistem. So, pengesahan ini akan dihantar melalui email. Pewakaf yang diluluskan boleh log masuk ke dalam sistem menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Okey, selepas itu, setelah dah boleh masuk, dah dapat email tu, kembali ke sistem dan pergi ke ruangan pewakaf sini dan masukkan nombor kad pengenalan sebagai nombor ID dan kata laluan yang didaftar, klik butang log masuk. Bila Datuk, tuan-tuan dan puan-puan klik butang log masuk, kita akan appear maklumat ni, klik borang potongan gaji. Okey, kat sini adalah maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya nak edit ataupun nak kemas kini maklumat, boleh klik di butang pensel hujung ni, ataupun kalau untuk buat potongan gaji, boleh klik terus borang potongan gaji yang ada di sebelah kiri sistem tersebut. Okey, seterusnya lengkapkan borang permohonan.
Okey, sebenarnya yang kat sini lebih kepada maklumat majikan lah. Nama Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan memang dah ada dah secara automatik. Tapi kita nak tahu daripada kementerian mana, daripada agensi mana. So kita lengkapkan di sini. Okey, sekiranya daripada swasta dan bila kita klik kat sini nama agensi swasta tu tak ada, kita mohon untuk berhubung dengan YWM untuk pendaftaran nama syarikat. Sebab yang ada di dalam ni adalah data yang kita terima daripada Mampu berkaitan dengan kementerian-kementerian ataupun jabatan yang masih ada pada waktu sekarang. Okey, seterusnya setelah isi semua maklumat, okey, lengkapkan maklumat potongan gaji. Okey, nanti di dalam sistem tersebut ada satu pernyataan untuk potongan gaji. Dengan ini saya membenarkan gaji dipotong dan diwakafkan bagi tujuan sumbangan wakaf tunai kepada. Okey, bila kepada kat sini, kenapa saya ada drop down kat sini? Kat sini masyarakat boleh memilih dia nak dana wakaf itu dimanfaatkan di negeri mana. Macam saya maklumkan tadi, bila klik Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan guna dana tersebut secara menyeluruh ke negeri-negeri. Tidak terhad kepada satu negeri sahaja. Tapi kepada yang memilih kepada Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perlis, Kedah, Wilayah ataupun Terengganu, dana tersebut kita akan masukkan, kita akan manfaatkan, kita akan agihkan ke negeri-negeri yang telah dipilih. Okey, makna kata kat sini, kalau misalnya Datuk tuan-tuan puan-puan berkhidmat di wilayah persekutuan tapi rasa macam nak wakaf untuk negeri asal, contohnya negeri asal tu di Johor. So boleh masukkan, klik di sini Majlis Agama Islam di Johor dan kita akan agihkan dana tersebut kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, klik di sini bermula bulan bila, tahun bila dengan jumlah. Jumlah ni adalah secara automatik akan diisi setelah Datuk tuan-tuan dan puan-puan mengisi maklumat wakaf bagi siapa. Okay, macam saya maklumkan tadi, walaupun Datuk tuan-tuan dan puan-puan letak di sini contohlah sekarang ni bulan 7, letak bulan 8 contohnya Ogos tahun 2021, tapi apa-apa pun dia bergantung kepada Jabatan Akaunten Negara. Sebab kita pun faham kadang-kadang gaji ni dah telah dibuat awal, maklumat tersebut sampai kepada mereka dan mereka akan potong mengikut SOP yang di peringkat AG sendiri. Okey. Untuk tujuan pecahan wakaf. Okey, kalau tengok dalam sistem kami, Datuk tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ada butang tambah di sini. Kat sini boleh wakaf untuk niatkan wakaf kepada diri sendiri, ataupun kepada almarhum, almarhumah, ataupun kepada pasangan, suami atau isteri, ataupun lain-lain. Okey, jumlah yang diletakkan di dalam pecahan ini secara automatiknya akan dikira dalam kotak di atas ni. Kalau perasan ada kotak RM50 ni, inilah hasil daripada nilai keseluruhan apa yang dipilih di sini. Okey. Seterusnya, setelah dah selesai isi semua ni, klik potongan gaji. Okey, bila klik potongan gaji akan keluar pernyataan sirah. Contohnya kat sini, saya Abdul Rahman bin Auf dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong dan diwakafkan bagi maksud sumbangan wakaf tunai Malaysia kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Okey, dalam konteks ni, pewakaf memilih Yayasan Wakaf Malaysia. Kalau memilih negeri, akan tukar di sini kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor dan sebagainya. Untuk diri sendiri sebanyak RM10, almarhum almarhumah mertua sebanyak RM10, suami isteri Indah Sarah sebanyak RM10, lain-lain ibu bapa dan anak-anak sebanyak RM20 dengan jumlah RM50 demi kebajikan dan kepentingan agama Islam dan umatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Sekiranya bersetuju dengan pernyataan sirah ini, klik setuju. Kalau tak setuju, mungkin boleh semak baliklah dengan permohonan wakaf yang dibuat sebelum ini. Okey, seterusnya bila klik setuju akan keluar borang. Borang ni akan keluar nama-nama semua dah lengkap, semualah pernyataan wakaf semua telah lengkap di sini dan kita mohon untuk pewakaf print borang ini dan kemukakan kepada unit gaji masing-masing untuk diproses. Sekiranya telah
berdaftar dalam sistem wakaf tunai Malaysia, unit gaji tak perlu pulangkan balik borang ni kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Sebab apa? Sebab data ni memang dah ada dalam sistem kami. Bila kami terima data daripada Jabatan Akauntan Negara, secara automatiknya data tu kita terus jumpa. Diorang terus jumpa. Data AG dengan data sedia ada terus berjumpa dalam sistem. Berbanding dengan kalau dia daftar secara manual, kita tak boleh jumpakan dia. So kami kena cari sikit. So, sebab tu kami menggalakkan supaya permohonan untuk potong gaji ni dibuat secara atas talian, iaitu melalui sistem wakaf tunai Yayasan Wakaf Malaysia. Okey. Kenapa perlu memilih kaedah berwakaf melalui sistem wakaf tunai Malaysia? Kerana macam yang saya maklumkan tadi, pemohon boleh memilih negeri untuk disalurkan dana wakaf, membuat pecahan wakaf dan menentukan jumlah wakaf. Berbanding dengan dalam borang manual, dekat situ memang kita stated kat situ kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Okey, ini ada sedikit maklumat mengenai cara berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia selain melalui potongan gaji. Ini adalah secara one off. Okey, suka saya untuk kongsi juga dengan semua. Dalam sistem, kalau Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan masuk dalam sistem kami, boleh berwakaf secara one off. Di secara one off itulah yang Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan akan nampak wakaf khas, wakaf am, sijil wakaf yang macam yang saya maklumkan sebelum tadi. So kat situ boleh pilih, kaedah dia sama juga. Boleh pilih contohnya untuk sijil wakaf tunai pendidikan. Pilih 2 unit bersamaan dengan RM20. Dalam RM20 tu pun sebenarnya kita boleh pecahkan. 1 unit RM10 ni untuk mak. Contohnya lah, 1 unit untuk diri sendiri. 1 unit untuk keluarga. So RM30 secara automatik. So berwakaf dan pewakafan itu adalah melalui FPX. Cuma just nak maklumkan juga kepada semua, 50 sen akan di-charge kepada pewakaf yang membuat wakaf secara online lah, secara one off yang di-charge oleh FPX. Okey. InsyaAllah segala sumbangan dana wakaf yang diwakafkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia akan laksanakan segala amanah anda. Dengan berwakaf, insyaAllah lebih banyak lagi aset wakaf dapat diwujudkan dan menjadi pilihan kepada penjawat awam untuk memilih mana-mana Majlis Agama Islam Negeri. Wakaf tunai diterima akan disalurkan kepada Majlis Agama Islam Negeri dan sumbangan wakaf kepada Yayasan Wakaf Malaysia ni adalah merupakan, wakaf tunai Malaysia sendiri merupakan salah satu program ataupun projek berkepentingan nasional dan layak mendapat potongan cukai di bawah Seksyen 4411C Akta Cukai Pendapatan 1997 yang telah diluluskan oleh Menteri Kewangan. Dengan wakaf juga, lebih banyak lagi projek wakaf dapat diwujudkan dan secara automatiknya aset-aset Majlis Agama Islam Negeri itu akan bertambah kerana ia akan didaftarkan di atas nama Majlis Agama Islam Negeri. Okey. Yang ini sekadar daripada yang tadi kita dah tengok daripada atas, daripada wakaf, apa itu wakaf. Sini sekadar saya share dengan semua senarai semak pewakaf. Yang pertama, mesti kita mempunyai niat untuk berwakaf. Okey. Mestilah secara sukarela, bukan dipaksa. Okey, keduanya tentukan harta yang hendak diwakafkan. Harta alih ke harta tak alih? Okey. Selepas tu kita tengok, kita kena pastikan harta yang diwakafkan tu milik sempurna kita. Kita tak boleh pun nak wakafkan harta jiran kita ke, kita nampak jiran sebelah rumah beli kereta baru, kita pun panggil Majlis Agama Islam Negeri, kita wakafkan kereta dia, tak boleh. Okey, tentukan juga tujuan wakaf anda. Anda nak berwakaf untuk tujuan am ataupun tujuan khas. Macam saya maklumkan tadi, kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kalau untuk khas kita ada melalui secara one off dalam sistem, tapi tujuan am melalui potongan gaji pun akan masuk sebagai dana wakaf am. Okay, selepas tu hadir ke mana-mana kaunter wakaf sama ada di MAIN ataupun YWM, dan dalam konteks ni kami daripada Yayasan Wakaf Malaysia amat berharap supaya
Tuan Datuk, tuan-tuan dan puan-puan berwakaf dengan pihak yang berautoriti ataupun yang mendapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri. Dan setelah 1, 2, 3, 4, 5 tu kita laksanakan yang ke-6 yang terakhir. Alhamdulillah dan tahniah, kini anda seorang pewakaf. Semoga wakaf ini menjadi bekalan anda di akhirat kelak. Okey. Sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut, boleh follow Yayasan Wakaf Malaysia di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga di saluran TikTok, ataupun boleh WhatsApp Yayasan Wakaf Malaysia di nombor 019 200 7481 019 200 7481. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan ataupun ada apa-apa pertanyaan yang mungkin lepas habis sesi ni baru trigger, baru rasa nak tanya ni, boleh je WhatsApp kami. InsyaAllah kami akan respon secepat mungkin. Okay, rasanya itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekiranya ada pertanyaan, saya buka lah. Saya serahkan balik kepada Puan MC kita. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Hazatul Azia bin Hussein atas penyampaian dan juga pembentangan itu tadi. Saya rasa semua warga agensi telah jelas, telah faham apa itu pensyariatan wakaf, rukun-rukun syarat dan sebagainya, produk-produk dan bagaimana untuk berwakaf. Jadi saya buka kepada soal jawab. Silakan. Sedikit tambahan. Sekiranya ada di sahabat-sahabat di agensi agama yang telah pun berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia, sebenarnya bila masuk dalam sistem tu, masukkan nombor IC dia secara automatik, maklumat dia dah ada dah sebenarnya. Kalau dia dah pernah berwakaf tapi tak pernah lagi akses ke dalam sistem, bila Datuk tuan-tuan puan-puan masuk dalam sistem, masukkan nombor IC, secara automatik akan keluar semua maklumat tersebut. Cuma kami minta lengkapkan sahaja maklumat tersebut untuk kami beri akses kepada sistem wakaf tunai Malaysia. Itu sahaja. Dan dalam sistem ni juga Datuk tuan-tuan dan puan-puan boleh juga print penyata wakaf tahunan, yang mana penyata ni boleh digunakan bagi tujuan potongan cukai. Tak kira Datuk ataupun tuan-tuan dan puan-puan berwakaf secara potong gaji ataupun ada wakaf melalui pejabat pos, wang pos, ataupun ada berwakaf melalui FPX, semua data tu akan keluar. Jadi pada hujung tahun nanti, Datuk tuan-tuan dan puan-puan akan nampak secara keseluruhan wakaf tu. Bukan hanya untuk potong gaji. Tetapi semua kaedah wakaf yang pernah dilaksanakan akan keluar dalam penyata. Okay, terima kasih kepada Cik Azia atas maklumat itu tadi. Mungkin saya kongsikan sedikit untuk makluman pada warga agensi ya. Statistik pewakaf, wakaf tunai Malaysia penjawat awam melalui potongan gaji bulanan. Jumlah keseluruhan penjawat awam yang berwakaf secara potongan gaji buat masa ini adalah 6,480 orang dan jumlah pejabat awam yang masih aktif membuat potongan gaji sehingga Mei 2021 adalah 1,921 orang. Jadi kalau boleh harapan kita selepas sesi taklimat pada pagi ini, insyaAllah mudah-mudahan kita warga agensi agama dapat take part, dapat participate dalam menyumbang kepada wakaf dan harap-harapnya figure ini akan terus naik dan naik insya-Allah mudah-mudahan. Jadi saya buka kepada sesi interaksi dan soal jawab kalau ada daripada audiens. Dan saya nampak tadi sebenarnya ada audiens kita daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kalau boleh Puan Nur Aisyah Azman ada raise hand tu. Mungkin host boleh. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Okey. Saya ada beberapa soalan dan mungkin tak berkait dengan sistem pun. Yang pertama, macam mana kalau contoh satu jalan ni diwakafkan oleh ibu bapa. Tapi bila ibu bapa tu meninggal, anak-anaknya tutup jalan tu ataupun dia letak tembok untuk tak bagi orang lalu lalang lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, macam mana dan ada tak kes yang mana harta wakaf digunakan untuk buat bangunan yang maksudnya contoh kalau kita sebenarnya perlu 7 tingkat. Tapi kita buat bangunan 14 tingkat contohnya macam tu. Ada tak jadinya isu ataupun penggunaan duit wakaf kepada pembuatan bangunan tu. Okey, yang ketiga, apa beza wakaf dan sedekah sebenarnya sebab ada juga sedekah
yang kita bagi sedekah dan dia buat masjid. Contoh kan. Okey, lepas tu soalan yang terakhir. Macam mana kalau contoh tadi kita kata peralatan ataupun untuk kegunaan medical. Dan kalau yang saya baca tu lah, kalau saya tak silap lah. Benda yang kita wakaf ni adalah untuk kegunaan orang Islam. Tapi bila kita guna untuk kegunaan hospital, kan semua orang guna benda tu. Ke ada pula main label-label untuk orang Islam ke bukan Islam. Tu je soalan daripada saya. Terima kasih. Okey, saya jawab secara ikut turutan tadi. Yang pertama, jalan diwakafkan. Masa ibu bapa ada, dia dah wakafkan jalan tu, tapi setelah meninggal jalan tu ditutup. Okey, sepatutnya yang ini tak berlaku lah. Kalau saya cadangkan, saya takut ada apa-apa rundingan dengan Majlis Agama Islam Negeri. Yang ni mungkin perlu merujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri, dan bila diwakafkan secara automatiknya data tersebut ada di Majlis Agama Islam Negeri. Yang ni mungkin Puan boleh rujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri di mana jalan ini berada untuk dapatkan kepastian yang lebih lanjut. Okey, yang keduanya 7 tingkat kepada 4 tingkat tak ada masalah. Itu tak ada apa-apa isu. Okey. Seterusnya wakaf versus sedekah. Saya bagi analogi wakaf. Wakaf ni kalau kita baling duit shilling tu, duit shilling tu akan berlompat. Macam tu. Kalau sedekah ni kalau kita baling duit shilling tu habis. Dia tu berhenti kat situ. Nak kata kat sini perbandingannya, wakaf ni bila Puan contohnya wakafkan RM1 pada hari ni, RM1 tu nanti akan boleh kita wujudkan satu bangunan. Okey, bangunan ni akan terbitkan satu lagi bangunan yang lain. Dan dah ada 2 bangunan, daripada hasil ni akan wujudkan lagi bangunan yang lain. Cuma nak kata dia berpanjangan. Manakala sedekah ni, hari ni saya sedekahkan kereta saya kepada Puan. Lepas sedekah je kat Puan, 5 minit lepas tu Puan boleh terus jual. Tak ada masalah. Dia berbanding dengan wakaf. Okey. Peralatan kesihatan. Macam saya maklumkan tadi, penerima manfaat wakaf ni bukan saja agama Islam, untuk orang yang beragama Islam, tapi boleh juga untuk non-Muslim. Tak ada masalah. Dan setakat ni, contohnya masa kami buat penyerahan di Heshta, Hospital Tengku Ampuan Afzan pada 7 Mei yang lepas, waktu tu belum PKP lagi, kami tak dapat pun tengok barangan yang kami sumbangkan kerana kesemua peralatan tu digunakan oleh pesakit COVID. Dan kami difahamkan penggunaan peralatan tersebut juga tidak hanya kepada Muslim tetapi kepada non-Muslim. Tak ada isu lah penggunaan oleh bukan Islam. Okey, ada satu soalan, boleh tak seseorang penjawat awam itu buat potongan gaji hanya untuk suatu tempoh tertentu, sebagai contoh hanya untuk 5 tahun. Tak ada masalah. Kalau Tuan Datuk, tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam sistem kita, kalau dah daftar nanti, contoh hari ini wakafkan RM10 contoh. Tapi kita faham tanggungan kita mungkin makin hari makin banyak, dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kerajaan pun hanya berapa persen sahaja boleh dibuat potongan. Sekiranya selepas 5 tahun tu nak berhenti, tak ada masalah. Cuma kita mohon masukkan, tak bolehlah kata dalam hati je lah, aku nak berhenti lah, lepas tu tak ada buat tindakan. Dia tak boleh, kena masuk balik dalam sistem Wakaf Tunai Malaysia, kemas kini, klik penamatan. Dan sama juga prosedur dia, print bagi kepada unit gaji. Selain itu, sebenarnya dalam sistem wakaf kita, ada juga untuk kemas kini untuk buat penambahan atau penolakan. Contohnya sebelum ni kita wakaf RM100, kita nak tambah jadi RM200. Kita boleh kemas kini dalam sistem, tapi daripada RM100 mungkin nak jadikan RM10 pun boleh kemas kini dalam sistem. Prosedur dia sama, selepas berlaku kemas kini, kita mohon print dan kemukakan kepada majikan, kepada unit gaji masing-masing. Terima kasih Puan dan juga yang bertanya. Okey, ada lagi? Mungkin ada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang ada orang kata apa, idea ataupun cadangan yang nak pendapat yang nak dikongsikan dengan kita pada pagi ni. Silakan. Sebelum tu Saza, saya mohon maaf, Puan menjawab tak soalan tadi, Puan Nur Aisyah Azman? Okey, terima kasih.
Apa-apa? Mungkin ada yang audiens kita yang baru masuk ataupun masuk di pertengahan tadi. Saya apa nama tu ulang lagi sekali, pada mana-mana audiens yang nak menyatakan soalan boleh menekan butang reactions, raise hand di bawah sekali tu yang ada emoji senyum tu. Tekan situ raise hands. Nanti host ataupun admin akan buka mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya nak share, sementara belum ada soalan, saya nak share juga kesan-kesan sekiranya harta wakaf tidak didaftarkan atas nama Majlis Agama Islam Negeri. Ini mungkin terjadi pada zaman-zaman dahulu, rasanya zaman sekarang tak adalah. Just nak share je dengan semua. Apa sahaja wakaf, kami galakkan untuk terus daftarkan kepada Majlis Agama Islam Negeri. Okey, tujuannya apabila berlaku kematian, harta tersebut terpelihara, iaitu di dalam ataupun di bawah pengetahuan Majlis Agama Islam Negeri. Sekiranya, contoh kita wakaf, mak ayah kita wakafkan satu rumah dan dimaklumkan kepada penghulu, contoh kepada penghulu. Penghulu pada waktu tu penghulu tahulah sebab mak ayah kita masih ada. Tapi dijadikan umur mak ayah kita tak panjang, mak ayah kita meninggal dunia. Okey, dan harta tersebut pula berada di kawasan yang sangat strategik. Penghulu pun dah tak ada. So, benda tu akan jadi pertikaian. Sebenarnya anak-anak pun tak tahu pun sebenarnya harta tersebut telah diwakafkan. Jadi dekat situ, sebab tu kita mohon supaya sekiranya ada harta-harta yang yang nak diwakafkan terus melalui kepada yayasan, kepada Majlis Agama Islam Negeri. Supaya pewakafan dia tu jelas dan sekiranya berlaku apa-apa kepada pewakaf, harta tersebut terpelihara. Okey. Dan sekiranya kita memang percaya dekat penghulu, kita nak minta penghulu yang uruskan, tak ada masalah, boleh maklumkan kepada Majlis Agama Islam Negeri, saya nak wakafkan harta saya sekian-sekian, tapi saya nak penghulu ni yang menguruskan harta tersebut. Tak ada masalah. Itu ikut budi bicara di Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Okey, Cik Azia, kita ada satu soalan di chat box. Okey, soalannya, Puan, adakah ada perancangan untuk mengadakan sesi penerangan ataupun taklimat seperti hari ini di kementerian-kementerian atau agensi kerajaan yang lain? Silakan. Okey. Perancangan untuk mengadakan sesi penerangan ni memang kita buat dengan kerjasama Jabatan Wakaf Zakat Haji Jauhar. Untuk makluman, sebenarnya kami dah bagi taklimat kepada beberapa kementerian, iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Sumber Manusia, juga kepada GLC. Contoh, kita dah pernah bagi kita bagi taklimat kepada KWSP dan ada beberapa agensi lain lah. Kami sebenarnya sangat mengalu-alukan mana-mana agensi mungkin lepas ini nak buat pembentangan ataupun sesi taklimat secara fokus, secara dalaman saja, memang kami sangat-sangat menggalakkan. Kita amat-amat mengalu-alukan lah. Maklumkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia, insyaAllah Yayasan Wakaf Malaysia akan sampaikan maklumat tersebut, sampaikan taklimat tersebut. Mungkin dekat sini, bila kita pergi kepada agensi ni, dia lebih kepada teknikal. Kita boleh tengok satu-satu. Yang ni mungkin saya terangkan secara umum saja. InsyaAllah tak ada masalah. Seterusnya ada satu lagi soalan. Wadulain banyak produk-produk wakaf. Boleh ke bagi penjawat awam di bawah agensi yang tak mahu buat potong gaji tetapi prefer walk-in ke YWM untuk memilih produk-produk wakaf yang ada? Kami sangat mengalu-alukan, tak ada masalah. Cuma sekiranya nak datang dalam tempoh PKP ni lah, dalam tempoh PKP ni pun kita pun semua sedia maklum, tidak semua kaunter dibuka dan tak semua pekerja hadir ke office. Kami mohon untuk WhatsApp kami dulu di nombor tadi 019 200 7481. Supaya kami kalau nak datang ke Yayasan Wakaf, kami bolehlah sediakan mana-mana pegawai untuk hadir. Okey, seterusnya. Okay, waalaikumsalam. Cik Muhammad Izwan Sharif. Okay, mana boleh datang ke kaunter, tak ada masalah. Di kaunter boleh nak buat secara one off ke apa benda semua boleh, tak ada isu lah. Puan Nur Aisyah Azman.
Contoh kan ada tak maksudnya apa yang diwakafkan tu dia jadi terbiar. Contoh kalau mungkin ada kawasan sekolah ke tapi lama-lama dia jadi terbiar, ada tak boleh jadi macam tu. Lepas tu apa jadi dengan pahala-pahala wakaf yang maksudnya terhenti ke ataupun macam mana sebenarnya pahala tu? Okey. Daripada tanah wakaf terbiar tu mungkin maklumat tu di Majlis Agama Islam Negeri lah. Kami di Yayasan Wakaf memang kita tak ada maklumat tersebut, tapi saya punya konsep macam ni je. Bila kita dah berwakaf, insya-Allah pahala kita tu ada. Tapi daripada segi pengurusan itu kita pulangkan kepada pihak yang mentadbir ataupun yang menjaga amanah tersebut lah. Semoga menjawab. Ada seorang Cik Muhammad Izwan Sharif. Host minta unmute. Okay, Assalamualaikum Puan dan seluruh hadirin sekalian. Buat pertanyaan bagaimana seseorang yang ingin berwakafkan tanah dia yang tanah tersebut sebagai jalan raya yang boleh menghubungkan laluan kepada orang lain, tetapi dia hanya sekadar makluman secara lisan saja, tetapi tidak ada secara hitam putih lagi lah kepada pihak-pihak berwajib berkaitan dengan wakaf ini, dan kos-kos untuk macam nak ukur tanah tersebut ke apa ke adakah ditanggung oleh pihak agensi ataupun tuan tanah sendiri. Terima kasih Puan. Okey, berkaitan dengan isu dah wakafkan tanah dan tanah tersebut nak dibangunkan dan dari segi kos. Okey, yang ini sebenarnya boleh rujuk kepada macam tuan daripada JAKIM Sarawak boleh merujuk kepada Majlis Islam Sarawak bagi tujuan ni. Maknanya tanah tu kita dah wakafkan. Maknanya kita wakafkan khas, betul. Kita wakafkan khas bagi tujuan pembinaan jalan raya. Boleh maklumkan kepada Majlis Islam Sarawak. Dan daripada segi kos pembangunan, pembuatan tu semua boleh berunding dengan Majlis Islam Sarawak. Yang ni semua kami di Yayasan Wakaf bila melibatkan aset tak alih seperti tanah, itu kami kita banyak terus kepada Majlis Agama Islam Negeri. Tapi rasanya tak ada apa-apa masalah sebab sebelum ni ada je aset-aset wakaf yang diwakafkan, aset-aset yang diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri, ada je yang Majlis Agama Islam Negeri bergantunglah kepada mana Majlis Agama Islam tersebut, mereka sendiri mengeluarkan kos untuk merealisasikan hasrat pewakaf tersebut. Semoga menjawab Ustaz. Okay, terima kasih. Okay, kalau kita tengok masa sekarang 11.24, kita ada 6 minit lagi sebelum kita tamatkan program kita pada pagi ni. Silakan tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan, pandangan, idea untuk dikongsikan bersama. Dan saya rasa Cik Azhar, kita boleh buat hebahan awal kot ya untuk wakaf breakfast talk untuk penjawab awam yang akan yang akan diadakan pada 3 Ogos 2021 pada hari Selasa insya-Allah atas platform Cisco Webex seperti ini juga. Dan program tu nanti akan melibatkan semua penjawab awam lah dengan kerjasama QPEX dan Yayasan Wakaf Malaysia juga. Jadi kita akan wawarkan selepas ni lah insya-Allah bila semua dah ready. Jadi itu mungkin untuk menambahlah kepada soalan jawapan kepada soalan Puan Khairunisa Khayun dari JAKIM tadi berkaitan tour ataupun taklimat kepada kementerian. Okay, sedikit tambahan berkaitan dengan wakaf breakfast talk pada 3 Ogos. Kita jemput semua sekali, di mana dalam sesi ni tema yang kita bawakan adalah penjawat awam pemangkin kemakmuran wakaf. Okey, kita tampilkan buat secara forum, kita tampilkan moderator adalah PU Rahmat, panel adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia yang berbahagia Profesor Madya Dr. Amir bin Syarudin dan juga Ustaz Don. Okey, manakala ucapan pembukaan oleh Presiden QPEX, ucap utama disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara dan juga ucapan penutup oleh Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat Haji Datuk Selamat.
Ada lagi ke? Kalau tak ada, saya Ada rasa kita... yang angkat tangan. Oh, Tu, okey. Sila. Izwan Sharif. Oh, okey. Siapa? Apa ni, Ustaz Muhammad Izwan Sharif ada nak bertanya ke? Sebab saya nampak tangan. Oh dah yang tadi kot. Oh, okey. Okey, kalau tak ada Cik Azhar, Ada satu pertanyaan. Apa pandangan dan okey. harapan Yayasan Wakaf mengenai perkembangan wakaf hari ini dan peranan kerajaan persekutuan hari ini? Sebenarnya kalau nak cerita perkembangan wakaf, saya lebih cerita kepada kesedaran wakaf dululah, sebab saya di Yayasan Wakaf Malaysia, kita jaga pemasaran. Sebenarnya bila kita tengok kesedaran wakaf di kalangan masyarakat makin hari makin meningkat. Kenapa saya kata meningkat? Sebab kita tengok dalam sistem, kami tengok daripada bukti sebenar daripada sistem wakaf, nilai ataupun jumlah orang yang berwakaf tu tak berhenti. Maknanya sentiasa ada. Dan Alhamdulillah bila kita lancarkan hari tu wakaf air, kita dalam satu hari tu kita boleh menerima hampir 20,000 orang berwakaf. Dan saya nak share juga dengan semua, sebenarnya dalam sistem kami ada pewakaf yang bukan Islam. Ada Chinese, ada Indian. Itu memang kita sukalah, kita suka sebab mereka faham dalam agama masing-masing pun memberi ni ada pulangan kepada diri sendiri. Okey, dan dalam sistem kami juga kita tengok selain pertambahan tu yang dapat kami rumuskan, masyarakat mula cakna tentang wakaf, dan Alhamdulillah dengan program-program agihan yang Yayasan Wakaf buat lagi menggalakkan masyarakat untuk berwakaf. Selepas kami melancarkan bulan wakaf kebangsaan pada 13 April, ada seorang individu datang kepada Yayasan Wakaf, dia bawa RM100,000 untuk berwakaf. Maknanya kita nak bukan nak share tentang dana yang dia bagi, tak ada, bukan yang tu. Kita nak share betapa masyarakat mula cakna tentang wakaf. Dan Alhamdulillah kita tengok kerajaan makin lama makin menyokong. Kalau kita tengok dalam pembentangan bajet yang lepas, kerajaan umumkan untuk kita bangunkan Pelan Induk Wakaf Nasional. Kenapa perlu ada? Kenapa Pelan Induk ni perlu ada? Sebab kerajaan nampak wakaf ni sebenarnya dapat membantu membangunkan sosio-ekonomi ummah. Sebab tu kita sediakan. Dan juga kita tengok dengan kerajaan bagi lagi potongan cukai kepada agensi-agensi yang melaksanakan wakaf. Tu yang saya rasa macam tak ada excuse sebenarnya untuk kita melaksanakan wakaf. Bukan hanya untuk secara potong gaji, tapi secara one off pun boleh. Okay, dengan wujudnya Jauhar, Alhamdulillah Jauhar banyak membantu dasar-dasar mengenai wakaf, dan kami di Yayasan Wakaf Malaysia hanya sebagai pelaksana kepada dasar-dasar yang Jauhar sediakan. InsyaAllah. Okey, Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah masa telah menunjukkan 11.30 pagi. Kita mula tadi tepat pukul 10 dan kita akhiri insya-Allah 11.30 sekarang lah. Jadi terima kasih kepada Cik Hadatul Azia atas kesudian menyampaikan taklimat dan juga pembentangan dan juga menjawab soalan-soalan yang saya kira soalan tadi lebih daripada 10. Kalau nak tahu, saya catat sini memang lebih daripada 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesi ataupun program kita pagi ini akan memberi manfaat sebaiknya kepada semua warga agensi agama di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan juga saya nampak ada juga wakil-wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri. Terima kasih banyak atas luangan masa yang diberikan pada pagi ini. Dan untuk makluman semua, sesi taklimat kita pada pagi ini telah dirakam dan akan dimuat naiklah di platform Facebook di Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk stay dalam program pada pagi ini hingga akhirnya.
Mudah-mudahan pada pagi Jumaat yang mulia ini 13 Zulhijjah 1442 Hijrah, insya-Allah mudah-mudahan Allah mencatatkan memberikan kita ganjaran sebaiknya. Malaikat mencatatkan sejam setengah kita ini sebagai pahala kebajikan yang berpanjangan, insya-Allah. Jadi akhir kata, stay safe, stay healthy, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk negara kita Malaysia, insya-Allah. Akhirul kalam, kita sama-sama tutup majlis kita dan dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pengerusi, saya mohon Ya, maaf. silakan. Saya mohon maaf kalau sepanjang saya berkongsi maklumat ada apa-apa yang terguris, tersalah kata ataupun apa-apa contoh yang saya beri itu menyinggung hati mana-mana pihak. Saya mohon maaf. Saya mewakili Yayasan Wakaf Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua yang join pada pagi ini. Semoga memberi manfaat. So ramai-ramai kita jaga diri, insya-Allah, dengan kita akan, insya-Allah saya doakan kita semua terpelihara dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ambil gambar sekejap boleh? Jemput Datuk Tuan-Puan untuk buka kamera kalau yang boleh buka tu. Kita ambil gambar sikit. Okay, silakan. Okey. Dr. Amir, terima kasih. Terima kasih semua peserta. Okay, terima kasih Datuk. Terima kasih.